Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, alhamdulillah, insya-Allah pada petang ini kita akan melakukan ataupun kita akan ulang kaji pelajaran ibadah bagi silibus tahun 5, iaitu bab puasa. Jadi insya-Allah Ustaz akan ulang kaji semula persediaan untuk kamu menghadapi peperiksaan yang tidak lama lagi. Jadi kita kena ada ulang kaji sedikit untuk kamu lebih ingat dan lebih faham. Baik, kita akan terus kepada tajuk seperti mana yang terpapar pada skrin, iaitu perkara makruh yang dilakukan ketika berpuasa. Bila sebut makruh, ini adalah perkara yang dia tidak haram, tapi kalaulah dilakukan secara kerap, maka dia boleh membatalkan puasa. Cuma makruh ini adalah perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam berpuasa ini ada beberapa perkara yang kalau kita buat, maka kita telah melakukan perkara yang makruh. Tengok yang pertama, iaitu bercakap-cakap dengan perkara yang haram seperti mengumpat, memaki, hamun dan sebagainya. Ini adalah perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah dalam mana ketika kita berpuasa. Jadi kena elakkan daripada kita melakukan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melihat perkara yang haram seperti aurat, gambar lucah dan sebagainya. Ini di antara perkara yang perlu dielakkan ketika mana kita sedang berpuasa. Jadi bab puasa ni bukanlah kita menjaga daripada kita tidak makan dan minum sahaja. Kita kena menjaga semua benda, dari segi mata, lidah, percakapan kita. Perlu juga untuk kita jaga supaya kita tidaklah termasuk dalam golongan yang berpuasa tapi puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun puasanya hanya mendapat lapar dan dahaga sahaja. Baik, yang ketiga, berbuka dan bersahur dengan makanan yang haram seperti makanan curi. Itu benda makruh. Nak buka, biarlah buka makanan yang halal, bukan berbuka dengan makanan yang haram. Kemudian menggosok gigi selepas gelincir matahari. Itu bila masuk gelincir matahari, maknanya waktu zuhur lah. Gelincir matahari maknanya masuk waktu zuhur, masih lagi nak gosok gigi, maka tidak dibenarkan lah, ataupun tidak digalakkan, kerana itu adalah perkara yang makruh. Kemudian yang kelima, membuang masa dengan perbuatan sia-sia. Itu di antaranya lah, sia-sia, buat benda-benda yang bukan-bukan, benda-benda yang tak berfaedah dalam bulan puasa. Sedangkan dalam bulan puasa ini digalakkanlah kita membaca Al-Quran, bersedekah, banyakkan mendengar benda peringatan ataupun ceramah-ceramah agama. Itu di antara yang digalakkan dalam bulan puasa. Bukanlah membuang masa dengan sia-sia. Ada yang menghabiskan masa dengan melepak ataupun sembang benda-benda yang tidak berfaedah. Itu kena jaga-jaga, ya. Kemudian yang keenam, mencium isteri juga makruh bagi suami isteri lah. Pada suami isteri, jadi bila hubungan suami isteri itu, mencium isteri itu juga termasuk dalam perkara yang makruh. Baik, yang ketujuh, banyak berkumur-kumur. Banyak berkumur-kumur pun juga tidak digalakkan. Jajak kumur, jajak pergi kumur, itu pun termasuk dalam perkara yang makruh. Dia yang tak baik lagi lah, dia kumur sambil minum. Tak boleh lah. Kumur sambil-sambil tu tertelan. Dia bukan tertelan, dia sengaja telan, ya. Yang ke-8, mengambil darah. Jadi mengambil darah juga ini termasuk dalam perkara yang makruh. Termasuk juga seperti mana Ustaz sebut itu tentang berbekam. Cuma berbekam ini hukum dia hanyalah makruh, tetapi kalau dia boleh membawa kepada mudarat, contohnya dia boleh jatuh sakit. Sama juga kalau mengambil darah ni, dia dah tak sihat, lepas tu dia nak derma darah. Jadi kalaulah asbabkan dengan kita berbekam, asbabkan kita dengan mengambil darah itu boleh mengakibatkan kita lemah ataupun kita
boleh jatuh sakit, pengsan ke apa, maka ketika itu bukan makruh lagi. Ketika itu haram untuk kita melakukan ataupun mengambil darah, derma darah, ataupun berbekam. Jadi ada keadaan yang perlu kamu faham. Ada ketikanya dia makruh dan ada ketikanya juga boleh dia membawa kepada haram. Kalaulah dia berlaku sesuatu lah. Baik. Kemudian kita tengok sikit, iaitu perkara sunat dilakukan ketika berpuasa. Yang ni biasa kamu tahu tapi kadang-kadang tak buat. Perkara sunat, membaca Al-Quran, segera berbuka apabila sampai waktu. Bila masuk waktu berbuka, terus berbuka. Jangan tunggu-tunggu lagi. Jangan asal. Itu yang pertama tadi, membaca Al-Quran. Banyakkan baca Quran. Kemudian memulakan berbuka dengan buah kurma atau buah-buahan atau sesuatu yang manis. Digalakkan untuk kita berbuka puasa dengan benda yang manis. Jangan terus pergi makan asam pedas lah. Terus pergi makan benda-benda yang pedas. Kenapa? Perut tu kosong. Jadi biasakan, ajarkan perut kamu tu sebelum makan apa-apa yang lain, minumlah ataupun makanlah benda-benda yang manis, supaya dia tidak terkejut. Itu kaedah dia. Kalau kita belajar ilmu, kita faham kenapa Nabi ajar makan macam tu. Nabi ajar tu ada sebab, ada sebab, bukan saja-saja. Baik, kemudian memperbanyakkan sedekah. Bulan puasa ni, kalau bulan lain kita banyak dah ada sedekah, bulan puasa ni kena banyak lagi sedekah. Kena banyak lagi sedekah. Kemudian mengerjakan solat sunat tarawih. Ni bulan puasa lah. Kemudian memulakan berbuka dengan membaca doa dahulu. Apa doa dia? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian meninggalkan perbuatan mungkar dan melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan. Buat benda baik, tinggalkan benda dosa. Kemudian melambatkan waktu bersahur sehingga sebelum waktu imsak. Maknanya apa? Sahur dia terbalik daripada berbuka. Berbuka cepatkan berbuka. Tapi kalau sahur dilambatkan berbuka, itu adalah lebih afdal, lebih baik. Apa dia lebih afdal? Lebih baik, lebih utama. Baik, hari-hari yang disunatkan berpuasa itu setiap hari Isnin dan Khamis. Hari-hari Ashura sebelum Muharram, yang lepas dah. Yang ketiga, 6 hari dalam bulan Syawal kecuali 1 Syawal. Itu di antara perkara-perkara sunat ataupun perkara makruh dan hari-hari yang disunatkan berpuasa. Cukup untuk hari ini, iaitu ulang kaji tentang pelajaran bab puasa. Seharap penerangan Ustaz dapat kamu terapkan, dapat kamu ulang kaji dan dapat kamu gunakan sebagai panduan untuk kita lebih faham dengan tajuk puasa, iaitu silibus bagi tahun 5. Cukup sekadar itu, yang baik daripada Allah, yang lemah daripada Ustaz sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.